A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bahasan sifat wahdaniyah wajib juga. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bahasan sifat wahdaniyah wajib juga kita i'tiqad kata Tuhan itu satu jua. Yakni satu tu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatan. Maka satu zatnya itu ialah diibarat daripada ternafikan mutasil, yakni padanya, iaitu kan mutasil itu ternafikan mutasil itu ialah bukan zatnya Ta'ala itu yang bangsa dapat dubulah sebagai beberapa juzuk, dubulah, yakni tidak boleh bahagi beberapa juzuk seperti dua juzuk masalan, maka tidak begitu, yakni tidak boleh terbahagi dua juzuk masalan. Maka bertanda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia kan benda-benda yang didapat dibahagi itu namakan jisim. Dan juga kamu muttasil, yakni bilangan yang berhubung dan ibarat kan daripada ternafikan munfasil, yakni bilangan-bilangan yang suku-suku di mula-mula lagi dengan bahawa ada Tuhan bangsa yang satu lagi menjadi dua dengan dia, dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala masalah. Maka tidak, yakni tidak begitu, yakni tidak ada kamu fasil. Dan satu pada sifat itu ibarat daripada nafi kamu tasil padanya pada Allah dengan bahawa sifat Tuhan itu dua sebangsa. Yakni sifat Tuhan ada dua bangsa, maka itu diternafikan masalan. Seperti kedua kudrat dan iradah ilah, maka tidak, yakni tidak ada kamutasil, kerana mustahil. Dan diibaratkan pula daripada ternafikan mufasil padanya pada Allah Ta'ala dengan bahawa ada sifat bagi yang lain boleh beri bekas, seperti ada kudrat bagi yang lain boleh membekaskan pada apa-apa bekas, maka tidak seperti misalan seperti apa, seperti pisau yang memutuhkan daging pada hakiki, maka itu dinamakan kam fasil, maka tidak. Dan diibaratkan pula daripada ternafikan mufasil padanya dengan bahawa ada sifat bagi yang adapun disandar tuturan kepada makhluk seperti rumah ini tukang Abdillah buat masalan, maka dengan jalan ikhtiar dan usaha jua, yakni sengeling hati dan susah lelah dan berserta anggotanya jua, bukanlah dengan jalan makhluk memberi bekas. Dan satu pada perbuatan itu ibarat daripada ternafi perbuatan daripada yang lain atas jalan memberi bekas dengan jalan muttasil, dengan bahawa berkongsi perbuat Tuhan kita dengan perbuat bagi yang lain, atau dengan jalan munfasil, seperti buat dunia stay, Allah Ta'ala buat sebelah, Tuhan yang lain buat sebelah, maka itu mustahil kerana kan muttasil pada sifat pada perbuatan. Atau dengan jalan muttasil, yakni atas pada kata ternafi perbuatan daripada yang lain di atas jalan memberi bekas dengan jalan munfasil, dengan bahawa berasing-asing dengan tagan
seperti Allah Ta'ala buat satu dunia, Allah Ta'ala Tuhan lah buat satu dunia, maka itu mustahil. Maka tidak ada kedua-dua, yakni munfasil dan muttasil. Adapun muttasil dengan makna banyak perbuat, ingtinafi, akan tetapi, banyak buat akan tetapi daripada Tuhan kita jua belaka-belakannya, maka tidak dinafikan dia. Kan banyak perbuat, kan mutasil dengan makna banyak perbuat tu, hanya wajib disabit, sabit bagi Allah Ta'ala wajib dengan bahawa semua tu Allah Ta'ala buat. Percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir. Kalau dua masalah, maka tentu kedua itu sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka, maka tentu bohong, kerana tak sunyi daripada bersetuju keduanya ataupun berselisih keduanya, dua Tuhan. Kemudian jika bersetuju keduanya, maka mengadakan satu benda masalah, maka nyatalah bohong pada benda yang halus, yang dinamakan jahat firik. Maka hak tu tidak boleh buat di dua orang, dua Tuhan. Maka dia memberi bekah oleh jahat firik itu, atasnya tu boleh bekah satu Tuhan jua, satu bekas jua, maka lemah. Maka kerana mustahil padanya nak boleh menghimpun dua bekas, kerana ianya tak terima bahagi, dan dikiaskanlah pada benda yang besar, kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi dua bekas juga. Maka pada masalah yang di fardu ini, ialah ditasawurkan satu yang memberi bekas jua, maka lemah satu lagi. Kalau begitu, lemahlah keduanya, kerana bersama-sama keduanya itu pada ketuhanan. Kemudian jika berselisih keduanya, seperti satunya nak beri ada satu benda, dan yang satu lagi tak suka nak beri ada benda itu, maka tentu bohong, kerana mustahil nak menang dan nak lulus kehendak keduanya, kerana tak boleh berimpun ada dengan tak ada pada satu benda pada satu masa. Adapun kalah dan tak lulus kehendak kedua-duanya, katanya maka boleh itu, yakni kaum yang menyabitkan ahwal. Mana gitu. Maka boleh ditasawur di sini kaum yang menyabitkan ahwal, dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetap lemah. Maka katanya boleh, yakni kaum yang menyabitkan ahwal itu dibenarkan hal bagi qadim dan bagi yang baru. Maka sekiranya kalau satu beri adakan hal bagi yang baru itu, maka tak lulus ia, kerana ialah tak naik kepada peringkat ada. Begitu juga sekira kalau hadap Tuhan yang satu, hidup Tuhan yang satu kepada menurunkan hal itu kepada tangga tiada, maka tak lulus juga, kerana ianya tak turun kepada peringkat tak ada. Wallahu a'lam. Adapun kalah dan lulus dan tak lulus kehendak keduanya, maka boleh ditasawur di sini
yang menyabitkan ahwal, dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetaplah lemah keduanya. Dua jalan mana ni? Dua jalan nak mengada dan lulus. Mengada dan tidak tu lemah keduanya, maka membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun daripada makhluk ini, maka bohong, kerana bermacam-macam makhluk sudah adanya makhluk, maka kejaplah kata Tuhan satu dan juga tak berbilang-bilang, dan kiaslah dalil satu pada segala sifat dan perbuatan. Adapun dalil kata zatnya bukan kamutasil, maka sangat nyata, kerana jika zatnya kamutasil, maka tentu jirim dan jisim namanya, maka tentu nak kepada tempat ilah, maka itu makhluk. Wallahu a'lam. Maka telah selesailah 6 sifat yang bangsa sungguh dan sungguh jua. Dan yang pertama yakni wujub itu dinamakan dia sifat nafsiyah, yakni yang bangsa diri, bukan ia. Wujud itu satu perkara yang lebih di atas dirinya Ta'ala dan ada padanya Ta'ala, seperti kudrat iradah ilah, maka tidak begitu, yakni tidak lebih di atas Allah Ta'ala, hanya terkena kepada amrun iktibari atau hal, yakni satu kelakuan yang antara ada dan tiada di atas khilaf yang maklum dan masyhur itu. Dan yang 5 kemudian daripadanya wujud itu dinamakan dia yang 5 itu sifat salbiyah, yakni yang bangsa ternafi barang yang tak layak dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan, tak layak dengan Tuhan. Dan beza antara sifat nafsiyah dan salbiyah itu bahwasanya nafsiyah yakni wujud itu tidak menunjuk di atas ternafi barang yang layak dengan dia Allah Ta'ala, barang yang tak layak dengan dia Allah Ta'ala. Hanya bila diceritakan kata adanya Ta'ala, maka menujulah hati yang mendengar kepada zatnya Allah Ta'ala jua. Adapun pada salbiyah seperti kidam, maka menunjuklah hati seperti kodim, seperti kidam, maka menunjuklah hati yang mendengar orang yang cerita kata sedianya Ta'ala kepada ternafi awal dan ternafi mulanya Ta'ala, dan kiaslah yang lain-lain daripadanya, dan daripada baqa mukhalafatuhu lil hawadis ilah. Dan diri benda yang direnti pada segala sifat salbiyah itu semata-mata sungguh jua bersalahan pada ma'ani yang lain yang lagi akan datang, seperti orang cerita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat masalan, maka menujulah hati kepada satu perkara yang ada ia satu perkara tu pada zatnya Ta'ala, dan menujulah kita kepada zatnya Ta'ala itu dengan jalan lazim, iaitu tiap-tiap segala sifat ma'ani tentu ada zat yang ada sifat itu padanya, pada zat. Hendaklah kamu sedar dan tahu bahwasanya segala sifat nafsiyah salbiyah itu sungguh pun bukan perkara yang ada pada Tuhan, maka dinamakan dia sifat juga, kerana makna sifat itu ialah barang yang bersangkut paut dengan zat, maka bi ghairihi, sama ada dengan jalan ada padanya atau semata-mata renti yang suku dan tambah di atasnya. Misalnya seperti seorang yang bernama Abdullah, itu ianya ada dan putih tubuhnya, dan meindul ia
makna pohon indul, maka ada dia itu dikatakan sifat dia juga, tetapi yang maka ada dia, ada Abdullah itu dinamo, dikatakan sifat dia juga, sifat Abdullah juga, tetapi yang semata-mata renti jua dan putih tubuh itu sifat yang bangsa ada pada zatnya Abdullah, dan Indul itu ialah sifat yang dia Abdullah, yang sifat di dia juga, yakni Abdullah juga, iaitu kenakan nama bagi ketiadaan anak, mandul, yakni mandu ketiadaan anak baginya, bagi Abdullah. Hendaklah kamu merhati dengan sehalus-halus, janganlah semata-mata percaya kepada orang yang menyurah jua, maka yang bernama-nama maka jika yang bernama-nama sekalipun, dan hendaklah kamu membanyakkan misal-misal pada tiap-tiap ilmu, sama telah pula pada ini ilmu, maka tiadalah orang yang tak suka pada membanyakkan misal-misal, melainkan yang bodoh-bodoh jua, dan yang membuat-buat renti dengan sombong-sombong jua, ini takabur, maka senantiasalah orang itu di dalam jahil, yakni orang yang ada padanya sifat takabur dan tidak, dan buat sombong itu di dalam jahil, dan memejam ia akan mata-mata orang itu, memejam ia akan mata-mata yang lain daripadanya. Jahil dah dan memejamkan mata orang lain pula. Wa iyazubillah. Hendaklah di dalam tidakkah di dalam Al-Quran yang mulia itu ada beberapa banyak ayat-ayat yang dinamakan dia ayat itu ibaratul amsal, ibaratul amsali, yakni ayat-ayat yang menyatakan misal-misal bagian-bagian hal, anung-anung seperti firman pada orang munafikin, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, al-ayata, artinya upama orang munafik itu seperti upama orang yang memperingat ia akan api, hingga akhir ayat. Demikian beberapa banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan misal-misal. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.